Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi ulang kaji model SPM bab penaklukan logik, okey, ataupun logical reasoning. Ini bahagian 4. Let's do it. Okey, soalan ini. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okey, mudah saja kita lihat ya. Semua segitiga mempunyai sudut yang sama saiz. Okay, untuk DLP kamu refer ni lah dia guna all triangles have angles of equal size. Betul ke semua segitiga sama, sudut dia sama saiz? Tidak semestinya. Kalau yang sama saiz tu itu adalah segitiga sama sisi. Sudut dia sama. Okay. So, this is false lah, palsu. Next B. Kita nak tulis kontrapositif untuk implikasi di bawah. Okay, kita kena kenal pasti kita punya PQ dulu lah. So, yang depan ni kita punya P. Jika P, maka Q kan. So, yang depan PQR ialah sebuah segitiga sama kaki. Ini adalah P. PQ sama dengan QR. Ini adalah Q. Okay, untuk DLP refer bawah ya. So, kita nak kontrapositif. Maka kontrapositif, ini daripada buku teks ya. Ini kamu kena ingat lah. Slide cikgu, video cikgu sebelum ni pun banyak gunakan nota ni. So, kontrapositif adalah penafian bagi ni ya. Penafian bagi kita punya akas ataupun converse. So, kita akan gunakan jika if not Q, then not P. So, jawapan kita dia akan jadi if PQ not equal QR, kita negation untuk Q kita yang asalnya, then PQR is not an isosceles triangle. Okay, untuk BM, jika PQ tidak sama dengan QR, maka PQR ialah bukan sebuah segitiga sama kaki. Mudah ya? Okay, soalan seterusnya melibatkan premis. So, untuk premis ni, kita kena lihat semua jadual inilah. Okay, untuk premis, kamu ada 3 bentuk ini ya. 3 bentuk ini, kita lihatlah ni bentuk apa. Ini premis 1 dia ada jika maka. So, ini either form 2 atau form 3. But since kita punya kesimpulan sini, kita ada negation dekat sini not, maka ini adalah form number 3. Okay, bentuk 3. Okay, kita akan gunakan teknik blocking. Kita nak premis 2 ya. Premis 2 adalah bentuk dia ni, not Q is true. Okay. Yang pertama ni, if P, then Q kan. So, yang belakang ni, not Q is true. Sebenarnya boleh dapat jawapan terus, tapi cikgu nak gunakan teknik blocking. So, kita punya premis 2 tidak akan ada jika maka. So, kita potong if, then, okay, jika maka pun kita potong lah. Okay, dekat dalam bahasa BM ni kita potong juga jika maka. Sekejap ya. So, BM ni kita potong jika maka. Okay, lepas tu yang berulang lagi adalah perimeter of a regular pentagon, 30 cm. So, perimeter of a regular pentagon, 30 cm atas ni. Untuk BM dia yang atas ni. Ni. 30 cm, perimeter pentagon sekata 30 cm. Okay. So, yang tinggal adalah panjang sisi pentagon sekata P ialah bukan 6 cm. Itu untuk BM dia lah. Kalau BI yang tinggal hanyalah the side length of the regular pentagon P is not 6 cm. Okay, kita susunlah ikut kesesuaian ayat ya. So, untuk marking, pemarkahan, cikgu lupa tunjuk markah tadi ya. So, untuk pemarkahan dia, biasanya kalau pernyataan true false ni 1. Okey, untuk yang kontrapositif ini tadi 1, this one 1. Okey, untuk yang premis C ni nampaknya dikasih 4 markah. So ini terpaksa 2 markah. So dia 2 markah. 1 1 2. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, abaikan nombor di atas ni sebab cikgu ambil ni daripada koleksi soalan. So dia punya nombor ni tak ikut urutan lah. So untuk soalan yang ini mudah je. Soalan pertama dia minta kita tentukan kebenaran setiap pernyataan di bawah ni lah. So, negative 3 is greater than negative 2. Ini obviously false. Negative 3 is smaller. Ya. Okay, 4 plus 6 equal 2. Dah kenapa pula? Okay, ini false. Yang depan ni false. Sekejap ya. Yang ini false. Or 6 minus 4 equal 2. Ini true. So, false or true. So, kalau untuk or, dia still true. Okay. Yang ketiga, 3 times 2 equals 6. The first one is true. And 3 plus 2 equals 6. This is false. Sebab dia guna and. So, ada salah satu ni false. The entire statement is false. Okay. Palsu lah. Okay. B. Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan
pengkuantitian sesuai supaya menjadi pernyataan yang palsu. Okey, kita nak jadikan pernyataan yang palsu. Okey, empty sets do not have any elements. So, kita kena guna quantifier atau pengkuantitian. Kita akan guna all ataupun some lah. Okey, empty set bentuk yang macam ni. Ataupun macam ni. Memang dia empty set tidak ada unsur langsung. So, kalau kita nak jadikan dia satu pernyataan yang palsu, false statement, kita kena letak some empty sets do not have any elements. Kalau kita guna all, jadi true pula kan. Kita nak some sebab kita nak false. Okay. So, some. Next, C. Untuk C ni, arguments, kita kena lihat balik jadual yang sama ni lah. Encik guna sebelum ni ya. Ini ya. Tentukan bentuk dia. Ini kita ada quantifier all, which is form number 1 lah. So, kita nak bentuk conclusion dia dari sini adalah C is B. C di sini adalah yang first kat depan ni, which is ABCD lah. ABCD is yang belakang ni, rectangles. Okay? Tapi nak gunakan teknik blocking. So, untuk kesimpulan tidak akan ada perkataan all. So, kita boleh potong all. And then, apa yang appear more than once? Square. Squares. Tapi sini plural lah, cuma kita potong semualah squares. So, yang kita akan ambil adalah ABCD is a rectangle. Singular. Dia dah jadi singular. So, kita tak guna R. Kalau untuk BM pula, ABCD ialah segi 4 tepat. Ini typo ni, bukan sama ya. ABCD ialah, sebab kalau kita guna teknik blocking, semua tak ada. Okey, yang ini segi 4 sama. Segi 4 sama. So, yang tinggal ABCD ialah segi 4 tepat. Bukan sama ya. Maaf, typo. Tepat. So, untuk markah, 1, 1, 1, 1, 1. Okey, total dia 5 markah. Okey. Soalan seterusnya. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan yang berikut. Okey, kita ada pernyataan a polygon is a triangle if and only if it has 3 sides. Okey, ini dalam bentuk gabungan lah pernyataan majmuk. Okey, if and only if. So, kita nak buat implikasi, 2 implikasi. So, kita ada P, if and only if Q. Kita akan bentuk if P dan Q. Dan satu lagi if Q dan P. Senang aja. So, kita ambil if a polygon is a triangle, then it has 3 sides. Okay, untuk BM dia ni bawah ni ya. Jika sebuah polygon ialah segitiga, maka ia mempunyai 3 sisi. Untuk yang kedua, if it has 3 sides, then a polygon is a triangle. BM dia, jika ia mempunyai 3 sisi, maka sebuah polygon ialah segi 3. Senang kan? 2 markah dah dapat. Okey, untuk B. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okey, ini melibatkan penggunaan or atau. So, salah satu betul pun kita dah benar. So, kita lihat. 280 adalah 2.8 darab 10 kuasa 2. Yang ini benar. Tapi tangen 45 sama dengan 0.5 ini palsu. So, disebabkan dia or, ini masih true. Benar. Okey. Seterusnya soalan C, kita nak lengkapkan hujah yang berikut. Kita lihat jadual yang sama. Tempat tak depannya ada X muncul 2 kali. So, ini adalah form number 1. This is the first form. Okey. Dia gunakan bentuk ni. Sebab depan dia starting ni, dia repeat dekat premise tu dan conclusion. So, ini kita nak bentuk premise 1 melibatkan quantifier lah, all ataupun some lah. Okey. So, di sini kita tutupkan yang repeating. Kita guna teknik blocking. So, kita gabung apa yang ada saja. So, yang tinggal adalah is an element of set A. Lepas tu, is an even number. Kita nak all A are B. Maka, all element of set A, okay, are even numbers. Sepatutnya macam itulah. All elements of set A. Okay, ini bukan is an even number. Ni kita punya grammatically incorrect lah. So, ini bukan is an even numbers. Sepatutnya are even numbers. Plural, okay? Kalau BM dia pula, semua unsur bagi set A ialah nombor genap. Tak ada masalah lah untuk grammar BM, tak ada masalah. BI saja kena betulkan. Maaf ya, cikgu typo. Are even numbers. Okay, so markah 1, 1, 1, 1. So, 4 markah. Soalan seterusnya. Yang pertama, tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Kebiasaannya benar palsu lah ya, yang pertama ni. So, 2 tambah 5 sama dengan 7. Okay, betul. True. 2 darab 5 sama dengan 25. 2 darab 5, 10 kan. So, this is false.
And the next one, 2 plus 5 equals 7. And ini true. Or 2 times 5 equals 25. False. So, disebabkan dia or, dia punya combined statement ni still true. Okay, B. Complete the following statement using the quantifier all or some to make it a true statement. Jadikan dia true statement. Okay, prime numbers are odd numbers. Adakah semua prime numbers odd numbers? Prime number yang smallest is 2. 2 is an even number. So, kita kena guna sum. So, ni cikgu salah lah. Bukan all bukan all tau. Bukan all. Not all. Sum. Sebilangan. Okay? Biasalah manusia biasa. Ada typo. Okay. Bukan all tapi sum. Okay? Sebab kita punya odd number starting with number 2. 2, 3, 5, 7. The rest memang odd numbers. Tapi 2 bukan. So, kita guna sum. Okay? Ini bukan all tapi sum. Alright, next. Complete the premise in the following argument. So, yang ini kita tengok jadual ni lah. Cikgu ulang balik jadual ni lah ya. Okay. So, kita tentukan bentuk dia. Kita ada all kat sini. Means kita guna form number 1. Kita gunakan teknik blocking. Yang mana repeat kita tutup. All takkan muncul dekat premise tu lah. Okay, yang tinggal di sini. Kita tak adalah nak guna teknik blocking sepenuhnya macam form 2 atau form 3. Kita lihat dia special sikit yang ini ya. Dia punya premise tu adalah dalam bentuk C is A. Okay. So, C is B daripada conclusion. C adalah ni. Set A is apa. Okay. So, kita tengok balik. Dia kata set A has 16 subsets. Macam mana dapat 16 subset? 16 sama dengan 2 kuasa 4 tau. Okay. Kita kaitkan dengan 2 kuasa N. Okay. So, 2 kuasa N adalah 2 kuasa 4. Sebab dia kata kalau ada n subsets, ada n elements, ada 2 kuasa n subsets. Tapi set A ada 16 subsets. So, kita nak cari apa nilai n lah. So, n is 4. So, kita lihat. So, sepatutnya kita dah dapat C is A adalah set A. Okay, sets ni kita dah tukar lah. Sets ni kita dah replace dengan set A lah. Set A with n elements ni kita akan jadikan dia has lah. So, set A has 4 elements. Ini special sikit case ni lah. Kita ubah dia sebab kita nak grammatically true lah. So, kalau kita guna set A is 4 elements, tak betul lah. Okay. Kita kena jadikan dia has. Alright. Sebab di sini, tengok ni sets. All sets. Ini untuk semua set. Tapi bila sampai kepada conclusion, dia hanya untuk set A. So, premise tu hanya kena melibatkan singular, which is only set A lah. So, sets ini replace dengan set A. So, set A has 4 elements. Ataupun BM, set A mengandungi 4 unsur. Okay, next. Okay, soalan ini. Jadual menunjukkan 2 pernyataan. Tentukan nilai kebenaran pernyataan di bawah. Tengok kita ada statement M, 3 square equal 9. Statement N, 2x plus y equal 2xy. So, true or false? Untuk M, true lah, 3 square memang 9. Tapi untuk N, 2x plus y tak boleh tambah pun. So, equal to xy itu adalah salah, false. Bila menggunakan N, true and false, N ya, so dia akan jadi false. Tapi kalau or, true or false, dia still true. Next, 2 plus 3 equals 6, ini false. But this one, negative 4 minus negative 3 equal negative 1, this is true. Bila kamu ada something yang false and true, okay, the entire statement is false. But if you have false or true, itu adalah true. Okay, senang sangat. Alright, next. Ini soalan HOTS kan? Okay, next diminta kita complete following arguments. If x is an obtuse angle, then cos x has a negative value. And then premise 2x is an obtuse angle, tapi conclusion kita kena cari. So, ini tengok balik kita punya jadual ni lah. Ini adalah bentuk yang kedua sebab dia guna if then dan tidak ada penafian. Okay, so kita nak dapatkan kesimpulan which is Q is true. So, tengok yang belakang, Q yang belakang ni lah. Kita gunakan teknik blocking. So, if then kita potong. And then x is an obtuse angle appear more than once. Potong, potong, tinggallah ini.
cos X has a negative value ataupun cos X bernilai negatif. Okay, make sure bila jawab soalan macam ni, kamu gunakan ruang jawapan. Tulis kat sini, ruang jawapan. Okay, untuk dapat markah lah. Tulis kat ruang jawapan, jangan tulis dekat soalan ni. Ruang jawapan ni ada kan. Okay, untuk C, state the converse for the following implication and state its truth value. Okay, so yang ini, converse, ingat yang ini. Kalau kita ada statement if P then Q, so converse adalah if Q then P. Okay, so kalau ni if P then Q, so kita punya converse if 3x minus 6 then x equal to. Okay, untuk BM dia jika 3x sama dengan 6 maka x sama dengan 2. So ini kita kena check true or false. So ini awak kena tulis lah. Cikgu tinggal ni. So ini kamu kena tulis lah. Ini adalah true. Okay, benar. Sebab ini true, ini true. So bila markah kita punya yang ujung ni true, true lah. Yang betul lah dia 2 kan. So markah kita untuk soalan ni, actually ni 2. Ini 2. Kena betul semualah. Kalau ada salah satu salah, minus 1. Salah lagi satu, 0 terus satu baris ni. Okay. And then yang di B, 1 mark. Untuk C, betul converse 1 mark, betul true 1 mark lagi. So 2, 4, 6, 7 markah lah. Ni total 7 markah. Jaranglah soalan macam ni keluar 7 markah. Okay. Tapi sebab ini soalan hot, cikgu collect. Okay. So cikgu dah selesai rasanya soalan ni. Alright. So kita dah complete. So cikgu harap video cikgu ini bermanfaat. Okay. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Tahniah semua dah habis belajar ulang kaji bab 3. Okay, bye. Assalamualaikum.